Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sekarang jam pukul berapa tu ya? Dia tak boleh tu. Tak, maksud saya jangan halang supaya saya boleh nampak. Okey. Kamu boleh buat je whiteboard tu macam ni. Ya. Okey. Sekarang dah jam 7.40 dah kan sahabat-sahabat. Masya-Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat walafiat. Saya pula macam demam-demam gitu. Demam, batuk, sesema. Kita pun on ubat. Macam itulah, demam, batuk, sesema. Dik, mana ni? Demam, batuk, sesema. Jadi, Masya Allah, macam tak ada pengudaraan ni. Kena tukar mood. Okey. Tutup pintu lampu sana tu. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan sekalian, saya bersiaran daripada pejabat. Oh, kaki tu. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. InsyaAllah tadi staf dah memulakan dengan majlis zikir. Susunan majlis zikir kita, itu yang saya rasa macam kenapa cepat sangat siap tadi. Sebab kita biasa baca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna, kemudian kita akan membacakan selawat ke atas Nabi, kemudian zikir rahmat. Lepas tu sekiranya kita ada masa macam tim perlu menunggu, saya sebenarnya ini concern saya, sebab tadi tu saya suruh awak susun supaya nampakkan, faham kan? Sebab tu macam kamera tu hari tu alih sikit supaya nampak gitu. Jadi sebab tu macam hari tu kita susun ke sini sikit. Bila awak tengok tu je macam saya elok je nampak dengan saiz kursi dengan ni, faham tak? Lepas tu kita gini sikit, saya kena pusing kan. Tak apa. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah, tuan-puan sekalian. Sekarang kita akan pergi kepada pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang telah lama tertangguh. Tertangguh kerana saya pergi membawa jemaah ke Palestin dan juga Jordan. Dan juga tertangguh juga selepas pulang keadaan kesihatan yang kurang baik. Masya Allah, begitulah bila kita balik daripada satu perjalanan jauh lagi luar negara, perubahan cuaca itu ada Al-Quran sama dengan punggung awak. Tak boleh tu. Subhanallah. Masa kat sana kita akan pressure diri kita, paksa diri kita supaya kita sehat, kuat kan 10 hari. Bila balik barulah kita kena batuk, sesema, demam, macam itulah. Jet lag. Sampai sana kita tak layan jet lag, kita lawan jet lag. Tapi dia akan bagi kesan selepas beberapa hari macam tu. Jadi sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, saya pun macam baru boleh nak bercakap juga. Biasa kita kan bila batuk sesema yang agak teruk, bangun pagi tu kita terhimpun kan, kahak apa semua. Lepas tu hidung tersumat. Dah proses-proses barulah rasa boleh bercakap. Jadi terima kasih kepada Ustazah Halimah yang dah backup tadi. InsyaAllah saya harap kamu macam lebih bersedia lah ya. Sebab dah tahu dah rutin kita. Lepas tu dah tahu bila buat di pejabat, kemungkinan saya akan lambat bertolak pada rumah. Dia sangat jam tau daripada Paroi tu. Sebab bertemu dengan orang nak pergi sekolah. Dia ada jalan-jalan kamu tak akan jam. Tapi di situ ada banyak sekolah. Perjalanan situ dia ada sekolah banyak, sebab tu dia akan jam. So yang dah tahu tu, yang bertugas tu, dia dah perlu standby dah sebenarnya. Sekiranya Ustazah lambat, okey, dah point apa, nak bercakap apa semua kan. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita akan membacakan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, hadis yang ke pelik juga ni. Hadis yang ke-10. Okey. Hadis yang ke-10 di dalam bab yang hadis yang ke-10 dalam bab yang ke-16, iaitu bab 16 ini tajuk dia perintah memelihara sunnah dan adab.
Bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu perintah memelihara sunnah dan adab. Kalau kitab yang kita gunakan ni, iaitu kitab kitab Riyadhus Salihin yang warna hijau ni, boleh buka muka surat 158. Kalau siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin tapi kitab ursi yang lain, tak apa. Anda cari je hadis yang ke-10 dalam bab yang ke-16 dan cari hadis yang ke-165 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Cari je hadis yang ke-165 dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-165. InsyaAllah, saya bacakan hadis ni. Kotak tisu ni memang kena tukar dah. Ia tak kena saiz. Lepas tu dia kena letak ni. Susah kan nak ambil tisu kan? Okey. Hadis yang ke-165. Saya akan bacakan, sahabat-sahabat semua ikut. Kepada siapa yang tak ada kitab hadis pun tak apa. Sebab tak ada kitab Riyadhus Salihin. Kerana saya akan tulis. Ingat tak yang lepas? Tulis. Kan? Masya Allah. Tulis. Saya akan tulis hadis ni. Jadi kita akan sama-sama baca. Okay. Okey, jadi saya akan bacakan, sahabat-sahabat cuba ikut. InsyaAllah kita sama-sama membacakan hadis Nabi yang seterusnya. Hadis ini sangat mendalam. Hadis ini berkait dengan hari kiamat. Berkait dengan suasana hari kiamat. Masya Allah. Kita akan sama-sama menghayati hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas. Okey, saya baca ikut ya. An Ibn Abbas qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum yahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiqi yuksi yawmal qiyamah Ibrahim ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zata shimal fa'aqul ya rabbi ashabi innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa'aqulu kama qala al-'abdu as-salihu wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-'azizul hakim fayuqalu li innahum lam yuzalu murtaddain
ala aqabihim mundu faraqtahum. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendoakan. Sebenarnya sahabat-sahabat ni boleh tahu daripada air muka saya, daripada suara saya, daripada expression saya kan, situasi saya. Ada situasi nampak Ustazah ceria, nampak sedang dalam sahabat-sahabat yang selalu hadir bersama, dah boleh tahu perbezaan saya kan. Jadi dah boleh agak Ustazah tak stabil ni, Ustazah ada terganggu fikiran ni, Ustazah mesti sebelum masuk live ni macam-macam ni, isu-isu ni, macam tu lah kan. Tapi saya sebenarnya lebih kepada kurang sihat. Memang sesama yang agak berat, sampai kita rasa kepala tu memang berdenyut-denyut. Lepas tu dia pergi efek jugalah kan kepada tubuh badan kita. Pagi-pagi tu kita macam sedikit lah macam muntah-muntah, macam tu. Jadi insyaAllah, sebab pagi ni habis saja kuliah, saya ada 3 mesyuarat dengan 3 pihak luar. Lepas tu 10.30 kena bergerak ke airport untuk flight menuju ke Kedah. Saya ada program di Darsa Pondok Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Saya ada ceramah. Kita jumpa di sana orang Kedah pukul 5 petang ni. Kemudian program malam ni pula pukul 8 hingga pukul 11. Saya terlibat juga untuk memberi tausiah pada malam ini. Jadi malam ni habis program dan pukul 12, saya terus bertolak daripada Alustar ke Negeri Sembilan. Lebih kurang dalam 8 jam perjalanan kan. Begitulah jadual yang agak padat, sebab pagi besok pukul 10.30 saya ada ceramah di Seremban ni. Ada kuliah esok. Jadi kuliah yang online kita tu lah yang kita buat kuliah tu. Tapi pagi esok kena singgah Gombak dulu untuk pertemuan 3 penjuru, guru dengan ibu bapa pihak sekolah. Saya kena tengok report card, kena hadir untuk report card bagi anak kami Atikah, insya-Allah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik. Sekarang kita akan tengok apakah maksud hadis Nabi ini. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kita untuk memberi nasihat. Siapa yang bagi tahu ni? Iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Adalah sepupu Nabi. Ibnu maksudnya anak. Abbas ni bapa saudara Nabi. Abbas ni adik-beradik kepada ayah Nabi. Dan inilah ahli keluarga Nabi yang masih ada ketika, maksudnya di kalangan pejuang agama Islam, bapa saudara Nabi Abbas ni lah yang masih ada, yang ada dan dicadangkan selepas Nabi Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Setelah Nabi wafat, Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, ada perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membincangkan tentang siapakah pengganti Nabi. Bukan pengganti sebagai seorang Nabi, tapi pengganti sebagai seorang khalifah yang memerintah bumi Madinah dan memerintah negara-negara umat Islam ketika itu. Pemerintah Islam. Dan di antara yang dicadangkan adalah Abbas. Kenapa dicadangkan Abbas? Sebab ada kaitan dengan kekeluargaan, ada ikatan kekeluargaan. Mereka mengatakan yang paling layak, ada yang mencadangkan, dikata saya mencadangkan Abbas. Kerana Abbas ni adalah bapa saudara Nabi dan dia adalah kerabat Nabi. Soalannya begitu. Tapi Ibnu Abbas ni kecil lagi. Ibnu Abbas ni lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah, umur Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi ni baru 3 tahun. Dan ketika Nabi wafat, umur Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni baru 13 tahun. Tetapi kita akan jumpa dalam banyak sirah Nabi ataupun dalam banyak kisah-kisah ataupun hadis Nabi disebut nama Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abbas ini juga membesar
di rumah kenabian. Dia bukan membesar sepenuh masa, tapi Ibnu Abbas ni selalu juga tidur di rumah salah seorang isteri Nabi ketika dia kecil, dan selalu melihat bagaimana Nabi solat, bagaimana Nabi bersama dengan bermuamalah dengan isteri, bagaimana Nabi di rumah. Dan Ibnu Abbas juga selalu bantu Nabi siapkan untuk air untuk Nabi berwuduk. Sebab itu Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan Ibnu Abbas juga di antara penafsir Al-Quran yang paling tepat. Sebab beliau sangat cergas masa kanak-kanak, masa alam remaja. Beliau tahu ayat Al-Quran ni turun kerana peristiwa ni, ayat Al-Quran ni turun kerana berlakunya perintah Nabi sekian-sekian. Jadi sekarang hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada keraguan untuk kita beriman dengan hadis ni ataupun mendalami dan belajar tentang hadis ni. Kedua, tuan-puan sekalian, hadis ini daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi. Faham dah ya? Jarak umur dengan Nabi sangat jauh. Lebih kurang hampir 50 tahun jarak. Sebenarnya jarak umur dalam 13 tahun. Jarak umur dengan Nabi dalam 13 tahun lebih kurang. Okey. Baik, sahabat-sahabat. 13 tahun pula. Astagfirullahaladzim. Nabi wafat umur berapa? 63. Kan? 63 kan? Nabi wafat umur 63, 10. Tak apalah tu. Jarak umur dalam 47 tahun lah lebih kurang. Tak apa. Bila sezema ni, lepas tu pergi kepada kepala, berdenyut-denyut. Okey, sahabat-sahabat. Tak apa tu. Tapi jauh lah beza umur. Dekat 50 tahun. Baik. Kita baca terjemahan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW, Dik, tak apa dik, saya takkan guna sebab awak tak bajet pada atas. Masa awak tulis atas tu, saya dah tahu dah tak muat. Awak akan tersepit bila di bawah. So awak tulis besar-besar tulisan atas tu, sebenarnya awak kena estimate, awak kena tengok dulu betul tak hadis ni panjang. Lepas tu awak dah boleh agak dah. Awak kena mula pada atas, lepas tu awak kena jimatkan space. Jadi sekarang tu awak nak sambung pun awak tahu dah tak muat tu. Betul tak muat? Banyak lagi lah. Banyak lagi tak muat tu. Awak perasan tak kalau kat rumah saya dulu, masa saya selalu tulis-tulis walaupun hadis panjang, saya akan guna 2 whiteboard. Ingat tak? Masa saya kat rumah sebab tak ada 2 whiteboard. Dan whiteboard tu panjang sebenarnya. Saya sebenarnya nak membantu kepada, ada yang panjang, ada yang kecil satu. Saya sebenarnya nak membantu kepada yang tak mampu beli kitab. Mereka akan snap dan mereka akan ada yang buat nota sungguh-sungguh. Tak apalah, kamu perbaiki lagi. Tapi sebelum saya buat, saya dah lama tak buat lah dekat pejabat kan. 3 minggu dik. Ingat tak yang last kali pun saya minta tulisan, tapi tak bersedia juga. Jadi saya dah pesan, dah tahu mana, dah ready dah. Okey, tak apa. Sahabat-sahabat, saya bacakan hadis ni insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama ya kita berjuang. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita untuk memberikan nasihat. Lalu beliau bersabda, Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak berkhitan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Surah Al-Anbiya ayat ke-110. Ketahuilah bahawa makhluk yang kali pertama diberi pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dengar ni Nabi kata ni, Nabi bercerita ni. Maksudnya makhluk yang pertama akan diberikan pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim. Ketahuilah Nabi Ibrahim akan didatangkan dengan
disertai beberapa orang dari umatku. Kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah kiri. Lalu saya berkata, Ya Rabbku, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Maka saya katakan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Setelah itu dikatakan kepadaku, sebenarnya mereka itu tidak henti-hentinya melakukan kemurtadan semenjak engkau berpisah dengan mereka. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita kena ulang lagi terjemahan ni. Terjemahan yang sama kan dengan sini kan? Sama kan? Okey. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang baca kitab Riyadhus Salihin ni, sebabnya ramai dah yang ada kitab ni. Saya tahu dah ramai yang ada kitab ni. Ramai yang beli kitab yang sama. Buka muka surat 158. Sekarang kita beri perhatian kepada setiap maksud tu. Setiap maksud. Sehingga kita faham apa yang nak disampaikan. Okey. Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita untuk memberikan nasihat. Apa nasihat baginda? Hai sekalian manusia. Nabi berdiri ketika ini di hadapan para sahabat. Dan Nabi pun menyebut perkataan hai sekalian manusia. Maksudnya pesanan Nabi ni ditujukan kepada semua. Bukan kepada orang beriman sahaja. Kalau Nabi nak tujukan sesuatu isi kandungan ataupun nasihat kepada orang beriman ataupun kepada orang Islam, Nabi dan firman Allah pun kita akan jumpa perbezaan. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang Islam. Wahai orang Islam. Wahai muslimin. Macam itulah. Kan? Tetapi Nabi menyebutkan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi peringatan ini adalah untuk sekalian manusia. Nabi sebut, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak berkhitan. Maksudnya tanpa pakaian seurat benang dan tanpa memakai kasut ataupun selipar, berkaki ayam, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan, tidak bersunat. Nabi sebut apa? Sebagaimana kami telah lalu Nabi pun membacakan firman Allah, iaitu surah Al-Anbiya ayat 108. Surah Al-Anbiya ayat 108, iaitu Allah berfirman, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Sebagaimana kita dilahirkan. Cuba tengok bayi yang lahir dalam keadaan tanpa seurat benang dan juga tanpa, dengan berkaki ayam, dan semua bayi yang lahir tanpa berkhitan, tanpa bersunat. Nanti kita akan pergi kepada hukum bersunat. Dan kenapa ada perbezaan pendapat? Ada pendapat mengatakan sunat wajib bagi lelaki dan wajib juga bagi perempuan. Ada yang mengatakan, pendapat mengatakan yang kita pegang mazhab Syafi'i, iaitu sunat bagi lelaki, sunat wajib bersunat, wajib berkhitan bagi lelaki dan sunat bagi perempuan. Kemudian bagaimana keadaan situasi kalau orang Islam kita tak bersunat? Adakah sepanjang masa dia berdosa? Ramai sebenarnya sekarang kanak-kanak lelaki tak bersunat. Ramai sangat tuan-puan sekalian. Ini memang fakta yang jelas dan benar. Ramai remaja lelaki kita tak bersunat. Faktor utama, kos bersunat sangat mahal. Dan kos bersunat ni, kalau kita bawa anak lelaki ke hospital kerajaan, tidak ditanggung. Maksudnya, tak boleh dapat servis RM1 bersunat. Servis RM5 bersunat.
Bersunat ni dibuat di klinik-klinik swasta. Kos bersunat di klinik swasta, kalau paling murah pun saya rasa sekarang dah RM150. Wallahualam, mungkin ada klinik yang saya tak tahu harga 100, sebab kami selalu juga buat program bersunat. Kami selalu juga buat program bersunat untuk anak-anak asnaf. Kita deal dengan ada klinik, kita dah cari harga paling murah. Lepas tu kita kan beramai-ramai 50 orang sekaligus. Memang itulah lebih kurang kosnya. Mahal kos bersunat. Jadi orang asnaf fakir miskin tak mampu nak bersunat anak lelaki. Allahu Akbar. 150 tu sangat besar jumlahnya. Zaman dulu, zaman mak-mak kita, ayah kita, zaman dulu kampung, Tok Mudim yang bersunat. Betul tak? Tok Mudim yang bersunat, sahabat-sahabat. Istilahnya Tok Mudim. Dan bersunat tu, zaman dulu tu tak ada charge lah. Kalau pengalaman kita dengar orang lama-lama bersunat macam mana? Duduk atas batang pisang. Bila saya tanya kenapa batang pisang? Sebab batang pisang ni dia sejuk. Dia sejuk. Bila dia sejuk, nak jadikan supaya bahagian yang nak disunat tu sejuk, mengurangkan sakit. Dan disunatkan, dibuat proses sunat tu dalam keadaan hidup-hidup, tanpa bius. Zaman tu tak ada bius. Oi, dahsyat proses sunat tu. Masya Allah, sahabat-sahabat. Lepas tu, kalau dengar, betul kan sekarang kos berkhitan 150 ke 170, betul. Tengok, berkhitan secara percuma kepada yang tak mampu. Sebab itulah, bagaimana nak sah solat? Macam mana nak sah solat? Orang kanak-kanak ataupun remaja. Sebab ramai remaja lelaki tak bersunat. Dan kita tahu kalau tak bersunat, dia akan menyebabkan berkumpulnya kotoran, najis di bahagian alat kelamin lelaki. Dan itu yang menyebabkan penyakit. Dia akan menyebabkan penyakit. Dia akan menyebabkan tidak sah solat kerana najis berkumpul. Sebab itulah adik-adik, saya tanya tadi, kamu bawa tak kupasan berkaitan dengan bersunat semua ni? Bila hadis tu sebut contohan, sebut apa pun perkataan dalam sebuah hadis tu, awak terus kena ingat, okey, nak kaitkan dengan apa? Dulu saya mengajar kitab 50 wasiat Rasulullah SAW kepada para wanita. Dan dalam wasiat tu ada hadis Nabi sebut juga tentang bersunat perempuan. Kemudian dalam kitab tu, saya tak tahu, kitab tu ada warna hijau. Dulu saya memang baca kitab ni pada awal sampai akhir. Kuliah berkitab dulu. 50 wasiat Nabi buat wanita. Dalam tu memang detail dia jelaskan tentang bab hukum hakam dan kenapa wanita juga perlu bersunat, dan dikupas juga dari sudut sains. Apa kebaikan kalau kita bersunat? Lagi-lagi untuk wanita. Lelaki wajib lah. Dan kebaikan manfaat dari sudut sains kesihatan, dari sudut dalaman luaran tu, dan dari segi apabila dah berkahwin, bagaimana kesan kepada hubungan suami isteri, semua tu ada kaitan. Ada hikmah yang besar sunat. Akhirnya orang bukan Islam yang dulu kecam, dikecam perbuatan melakukan sunat ni, dikecam teruk. Mereka cuba buktikan bahawa itu adalah satu kezaliman, itu adalah satu penganiayaan, itu adalah perbuatan yang macam tak cerdik, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang pelik, perbuatan yang dah kenapa pula nak kena potong bahagian situ gini-gini. Tetapi setelah berlalunya dan dibuktikan dengan sains, akhirnya yang bukan Islam pun bersunat. Yang bukan Islam pun bersunat. Saya pernah baca satu kes Mak Saleh ni, tuan-puan sekalian. Satu kes real yang saya baca, siap mereka buat video lagi. Ada seorang wanita ni, dia terlalu mudah sangat terangsang. Kerana terlalu mudah sangat terangsang, satu hari dia akan melalui proses melepaskan air mani, ataupun kita panggil apa istilah saintifik tu ya? Tak, itu perbuatan. Maksudnya sampai ke proses, sampai ada istilah tu. Anak saudara saya dari baby bersunat. Ya, kalau istilah bahasa Melayunya memanglah
dia melepaskan air mani, dia ada climax tu maaf saya sebut perkara ni ereksi. Itu sopan sikit. Dia melalui proses ereksi setiap hari berkali-kali sampai dia sakit. Dia pergi buat rawatan macam-macam. Tetapi dia boleh pulih dengan bersunat. Saya nak sebut perkara ni sahabat-sahabat, antara hikmah terbesar bersunat bagi kanak-kanak perempuan, mengawal hawa nafsu. Sebab bila berlaku geseran pada bahagian alat kelamin, sama ada lelaki ataupun perempuan, dua-duanya akan mengalami tindak balas yang menyebabkan terangsang. Jadi antara hikmah bila dikaji kenapa golongan wanita Eropah sekian-sekian, mereka tidak boleh menahan hawa nafsunya, sehingga kan kalau seorang wanita sangat mudah terjebak kepada perzinaan, pelacuran, dan mereka boleh kecenderungan untuk curang dan sebagainya sekian-sekian. Adalah banyak kajian-kajian sekian-sekian. Dan kenapa perkara itu tidak berlaku di kalangan wanita-wanita Islam yang melakukan khitan? Ada perbezaan. Bagaimana sensitif tak sensitif semua tu. Jadi, dia ada kaitan dengan kawalan untuk mengawal hawa nafsu menjadi normal ataupun seimbang, ataupun kita sebut istilah mudah faham, macam sedang elok je. Tetapi ada pihak-pihak yang membuat yang menjadikan haram tu, yang menjadikan mudarat tu, dia telah potong bahagian yang perlu disunatkan. Kalau perempuan tu belah, yang lelaki ada bahagian ni berlebihan. Apabila dibuat berlebihan, dia boleh terus menghilangkan rangsangan. Dia telah menjadikan hilang terus keinginan ataupun rangsangan. Jadi sebab itulah mereka yang buat sunat ni, maksudnya juru sunat ni, kita panggil juru khitan ni, perlu orang yang bertauliah, perlu orang yang mahir dan tahu bahagian mana yang nak dibelah, bahagian mana yang nak dibuang. Mesti buat dengan berhati-hati. Kalau berlebihan jadi mudarat, dia kena sedang elok. Masya Allah. Kita kena baca perkara-perkara seperti ini. Akhirnya orang bukan Islam pun mendapati ada banyak manfaat untuk kesihatan, untuk kestabilan emosi, untuk kestabilan akal. Sebab kalau akal itu walaupun kuat, tetapi hawa nafsu tu bergelora je selalu, maka ia akan merosakkan akal juga. Ia kestabilan diri keseluruhannya rupanya ada kaitan dengan hukum kewajipan bersunat bagi lelaki dan hukum sunat bagi bersunat wanita. Walaupun ada pendapat mengatakan wanita juga wajib. Ya, ada pendapat mengatakan wanita juga wajib. Jadi sahabat-sahabat dipercayai Allah sekalian, jangan ambil mudah. Cuba kita tengok ada tak adik-beradik kita yang susah, lepas tu mereka ada anak lelaki. Cuba tanya anak lelaki, anak saudara lah maksudnya, dah bersunat belum? Anak kamu tu dah bersunat belum? Mungkin dah darjah 5, dah darjah 6, mungkin dah tingkatan 1. Boleh jadi mereka jawab, tak bersunat, tak mampu. Nak bersunat kena ada paling kurang 150. Kalau pergi hospital kerajaan tak buat servis bersunat. Itu yang saya dah tanya. Cuba awak sekarang hubungan suami isteri terganggu, hawa nafsu. Betul tu Ustazah? Ya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Sebab ada yang tulis Ustazah, memang betul. Diceritakan orang terdekat ahli keluarga yang potong berlebihan, tak ikut sepatutnya, hubungan suami isteri terganggu. Ya, sebab itu ada kaitan. Dia boleh jadi hubungan suami isteri terganggu, boleh jadi pertama kesan buruknya hilang keinginan mengadakan hubungan, kemudian ataupun kalaulah tak betul, dia menyebabkan hubungan tu tak normal, dari segi kekerapan, tak normal, terlalu cepat sangat mudah terangsang, sehingga kan akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab itu hikmah bila sesuatu hukum hakam Allah buat ni, memang ada hikmah yang besar. Masya Allah. Okey, tak apa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba kamu cari fakta. Adakah hospital kerajaan menyediakan? Sebab hari tu saya ada tanya doktor, kata tak. Tapi kamu sahkan balik. Setahu saya tak. Siapa yang tahu? Ada ke ni? Jadi,
Bila pergi ke swasta, sekarang ni kalau nak buat cara kampung batang apa tu nama? Batang pisang apa semua tak ada dah. Tanpa bius tu tak ada dah sekarang. Oh, dahsyat dulu kan, dahsyat. Tapi ibu bapa dulu ambil berat. Paksa anak buat juga. Memang sebab pegang sungguh. Tapi sekarang ramai orang tak bersunat. Ramai generasi sekarang tak bersunat. Faktor utama kos. 150 ke 170, 200 pun ada, 200 lebih pun ada. Tolong buat dengan doktor yang bertauliah. So, bukan semua doktor boleh bersunat. Bukan semua klinik ada servis bersunat. Itu satu fakta kena tahu. Bukan semua doktor, asalkan doktor ada kemahiran untuk buat sunat. Sebab mereka perlu menjalani macam ada sijil lah. Sebab kena hati-hati. Bukannya bila dah ada tak adik? Bukannya boleh ubah balik apa semua, berhati-hatilah. Cuba tengok ahli keluarga kita. Ada tak adik-beradik kita yang susah? Yang susah, cuba tanya. Anak lelaki mereka dah bersunat belum? Walaupun dah remaja, dah besar. Oh, dah tingkatan 2 dah, dia malu dah kalau nak pergi bersunat. Pujuk, pergi bersunat. Bagi tahu. Dari segi hukum wajib. Yang kedua, dari sudut kesihatan, kestabilan diri, semualah kemampuan mengawal hawa nafsu. Ya, betul. Bersunat untuk perempuan just lukakan. Dia macam ada potong. Dia ada potong. Biasanya sekarang bersunat, saya nak yang lelaki macam ni. Sekarang ni ramai juga ibu bapa yang kalau anak perempuan masa bayi baru lepas lahir, is okay, terus bersunat. Tapi yang lelaki dibincangkan oleh ulama, bilakah waktu terbaik kanak-kanak anak lelaki bersunat? Sebab sekarang ada yang dah buat bersunat masa baby. Nanti dia kena ulang balik. Boleh kemungkinan dia jadi kena ulang balik bersunat tu bila dah kanak-kanak. Why? Lelaki masa baby dia belum ada lagi kulit lebih. Kulit lebih di bahagian tersebut belum muncul lagi. Jadi dia dah bersunat masa baby. Dia ingat dah tak perlu lagi. Tapi bila anak tu membesar, kulit lebih bahagian tersebut muncul, menyebabkan kotoran terkumpul. So dia kena buat lagi. Sebab itu ada perbincangan ulama. Kan? Kanak-kanak ni, kanak-kanak lelaki ni, bila paling afdal bersunat? Pada umur yang mana dia dah faham dah pasal bersunat. Dalam umur 7 tahun, 8 tahun kan. Dan umur-umur kanak-kanak seperti ini, dia dah ada dah. Maksudnya kulit lebih yang perlu dipotong tu sudah muncul, sudah ada ketika itu. Itulah dia. Jadi bukan kata tak boleh bersunat, sebab memang ada ramai dah buat bersunat baby lepas lahir. Tapi nanti bila anak tu makin besar, kena tanya anak tu, kena sahkan, kena clearkan. Sebab kotoran najis boleh berkumpul di bahagian kulit lebih tu. Siapa yang ada anak lelaki, anda akan faham apa saya cakap. Pasangan suami isteri, anda akan faham apa yang dibicarakan ni. Doktor-doktor lagi faham lah. Saya mohon maaf kalau topik yang saya sentuh ni sensitif. Ustazah ni tak malu ke cakap benda-benda macam ni? Bayangkan kalau saya tak cakap. Betapa ramainya yang tak tahu. Bayangkan kalau saya berlapik, saya tak sebut. Ada beberapa perkataan yang bunyi macam kurang sopan tadi tu kan? Boleh berlaku salah faham. Pasal topik berkhitan bersunat ni, dan ini adalah bab fiqh. Sebenarnya ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah. Fardu ain, kewajipan fardu ain ke atas kita untuk belajar bab bersunat. Belajar, faham, mengetahui. Tak kira lelaki perempuan. Masya Allah, sahabat-sahabat. Jadi, tuan-tuan dimati Allah sekalian, kenapa sebut pasal berkhitan? Hadis Nabi yang kita bacakan ni. Nabi sebut apa? Nabi sebut, hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, maksudnya dalam keadaan tanpa kasut ataupun tanpa slipper, orang kata berkaki ayam, dalam keadaan telanjang badan dan tidak berkhitan, maksud tidak bersunat. Dan Nabi membacakan firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi, suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Sebagaimana lahir manusia tanpa surat benang, tanpa alas kaki dan juga tanpa bersunat, tanpa berkhitan. Jadi bila Nabi sebut hadis ini, kenapa sampai sebut tanpa berkhitan?
Maksudnya seolahnya kita kalau mati kita dah berkhitan dah. Sepatutnya semua dah berkhitan. Kita yang perempuan memang Allah berkhitan. Maksudnya sunatlah berkhitan bagi perempuan. Lelaki wajib. Itu mazhab Syafi'i. Tapi ada masalah lain mengatakan perempuan pun wajib juga. Okey. Cuma nak dinyatakan tuan-puan dimati Allah sekalian. Seolahnya kita mati semua dalam keadaan bersunat. Dalam keadaan berpakaian. Kita balik ke dalam kubur pun dalam keadaan pakai kain kafan. Kain kapan. Jadi, tapi bila dibangkitkan semua tu tak ada. Dan bila kita melihat pada bahagian tersebut, kita kembali walaupun bangkit tu bukan bangkit sebagai baby. Bangkit usia lebih kurang dalam 30-an lebih sebagai dewasa. Tetapi Nabi bagi tahu situasi tersebut adalah tanpa pakaian, tanpa alas kaki dan tanpa berkhitan. Siapa yang dah bersunat ketika dunia dah berkhitan, di akhirat kelak dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan yang lain sama. Bahagian situ kembali kepada asal seperti sebelum berkhitan. Sebab seolahnya kita semua ketika itu akan dibicarakan daripada start awal kita lahir. Yelah, masa baby tak berdosa lagi, masa belum mukallaf belum berdosa lagi, sebelum balik belum menanggung dosa lagi. Kita bakal dibicarakan, dihisap, akan dibuka buku amalan. Start daripada lahir kehidupan begini-begini, tetapi amalan dosa pahala itu bermula daripada kita dah start mukallaf. Apa itu mukallaf? Kan, mukallaf ini adalah mereka yang telah menanggung beban dosanya dan juga dia telah menerima apa amalan dia pahala. Sahabat-sahabat, ada orang tanya, Ustazah, umur 5 tahun dah semayang. Anak saya 7 tahun dah semayang tapi belum balik. Dia dapat tak pahala? Pahala dapat. Kalau dia buat salah, dosa, dia tak semayang, belum dicatat. Sebab dia belum mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni berakal. Berakal, syarat mukallaf. Islam. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Baligh bagi lelaki, mimpi basah, keluar air mani. Ada yang tak mimpi basah, tak mimpi anak dia. Anak lelaki dia tak mimpi basah, tapi air mani dah keluar, baliklah. Macam mana tu Ustazah? Tak mimpi, air mani dah keluar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, zaman sekarang, anak muda banyak mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Tengok video-video lucah. Minta maaf lah saya sebut perkataan ni. Kalau sebut pornografi, ada orang tak faham. Tak apalah saya sebut. Saya sebut sekali je. Video porno. Bila tengok video porno, lepas tu terangsang, akhirnya mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Bila badan dah keluarkan air mani, itu tanda-tanda balik, tuan-puan sekalian. Tapi yang normal, yang fitrah adalah mimpi. Mimpi tu yang merangsang sehingga keluarlah air mani. Itu yang maksud mimpi basah. Mimpi bila bangun tidur basah. Bukan mimpi bangun tidur kena hujan. Kan? Mak basahkan sebab nak suruh bangun. Curah air tak. Tapi kita dah faham maksud mimpi basah. Tapi kalau tanya anak lelaki, kau dah mimpi loh, mungkin dia tak perasan. Mungkin dia tak sedar. Ini bab fiqh ni. Jadi mukallaf ni, apa mukallaf? Ada 4 ke ada 5? Kan? Mukallaf ni, ya, baligh, berakal, lepas tu Islam, ia telah keluar air mani, telah capai umur sekian. Okey, muslimin muslimat, tanda baligh ni keluar air mani, ataupun bagi perempuan keluar haid. Tetapi ada juga perempuan, dia datang, dia mimpi basah, jadi dia baligh juga. Perempuan boleh mimpi basah. Ini pernah ditanya oleh isteri Nabi sendiri. Ya Rasulullah, adakah perempuan juga mimpi basah? Perempuan boleh mimpi basah. Bukan lelaki saja. Kalau perempuan mimpi basah, dia juga adalah salah satu tanda baligh dia. Ya, sebab itu, jangan duk fikir, jangan ingat lelaki je ada air mani, perempuan juga ada air mani. Bila perempuan mimpi basah tu macam mana? Mimpi seolahnya melakukan, dalam mimpi tu sama ada gambaran ataupun diri sendiri ataupun mimpi watak orang lain melakukan hubungan seksual. Lalu ia akan berlaku rangsangan dalam mimpi sehingga keluar air mani. Maka wajib mandi wajib. Tak mandi wajib, maka solat tak sah. Saya sebutkan begini sebab ada perempuan tak tahu bahawa perempuan juga mimpi basah.
Dia tahu dia mimpi benda-benda yang macam tu. Mungkin sebelum tidur dia tengok cerita yang romantik sampai terbawa dalam mimpi. Ataupun dia baca novel yang romantik sampai terbawa dalam mimpi. Faham? Jadi dia terangsang. Dia tahu dia mimpi, mimpi apa malam tadi? Oh, aku mimpi macam tu. Gelilah mimpi tu. Gelilah, adakah aku mimpi? Kotorlah mimpi aku tu. Contohlah ya, contoh. Boleh jadi dia keluar air mani waktu tidur tapi tak sedar. Ramai perempuan tak tahu bahawa wanita juga boleh mimpi basah dan wanita juga ada air mani, keluar air mani. Cuma air mani perempuan dan lelaki berbeza. Berbeza itu pada kandungan dia. Lelaki ada yang disebut sperma dan perempuan tidak ada kandungan yang kalau kita tengok gambar sains tu kan macam berudu tu. Okey. Jadi wajib mandi wajib. Walaupun kita biasa perempuan mandi wajib sebab haid ataupun perempuan lepas bersalin sebab nifas. Tetapi asbab ini wajib mandi wajib. Niat mandi wajib senang je. Mandi wajib dengan mandi biasa tak ada beza sikit pun. Bahkan kalau anda tak perlu mentang-mentang mandi wajib mandi lama. Nak kena lama. Mandi laju-laju macam biasa, bangun lambat tu tak ada masalah. Yang penting mandi wajib ni 2 je rukun dia. Niat dan juga ratakan seluruh tubuh. Tak shampoo, tak sempat buh gigi, tak sempat nak sabun badan, tak ada hal. Yang penting air rata seluruh tubuh, tak ada apa-apa yang menghalang. Yang kedua, yang pertama niat. Maksudnya on the way nak pergi tandas tu dah niat dah. Aku macam mimpi pelik, macam mimpi yang kotor-kotor tu je, yang malu-malu tu je. Aku rasa macam mimpi macam tu lah. Niat je lah mandi wajib. So, niat tu dah ada. Bila masuk je dalam bilik air, bila kena je buka air pipe hujan shower tu, kita niat kita mengangkat hadas besar. Kita niat mandi wajib. Sebut lintasan mandi wajib. Tak payah nak sebut sahaja aku mandi wajib. Tak. Niat tu di hati. Bukan pada lidah je. Hati tu sebut mandi wajib. Lintasan mandi wajib tu je. Okay. Kau nak sebut penuh nawaitu rafa'al hadasil akbari li ibahati salah lillahi ta'ala. Ada yang nak baca macam tu. Tu apa sekalian? Itu adalah saranan. Apa maksud niat yang saya sebut tadi? Sahaja aku mengangkat hadas besar untuk mengharuskan solat kerana Allah. Tak sebut begitu pun tak apa. Lintasan hati sahaja aku mengangkat hadas besar ataupun aku mandi wajib. Cukup dah. Bangun lambat. Sebab ramai orang menangguhkan mandi wajib sebab dia kata dia bangun lambat. Sebab bangun lambat. Dia tak mandi wajib. Sebab dia faham mandi wajib mesti kena lama. Kalau kawan-kawan duduk kat sama, kau kenapa lama sangat mandi? Aku mandi wajib lah. Kalau mandi wajib je kena lama berzaman. Kena bagi shampoo apa gitu. Tak, sama je. Kalau kita kalut macam mana, keadaan kita wajib mandi wajib. Saya nak cakap perempuan lelaki ni, tuan-puan sekalian, saya nak cerita apa? Saya nak cerita banyak kisah benar saya benda-benda macam ni. Dulu saya selalu ceramah di sekolah. Sekolah menengah terutamanya. Pelajar-pelajar lelaki, bila saya ceramah, saya sentuh bab sexuality, saya sentuh bab fiqh ni, saya sentuh bab hukum onani. Sebab ramai remaja hari ni 50% melakukan onani, masturbation ni, tangan sendiri ni, ramai remaja melakukan sebab rangsangan seksual daripada apa yang mereka lihat dan perbuatan-perbuatan yang mereka buat sesama mereka di sekolah, pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Kalau mereka tak sampai berzina tapi mereka buat perbuatan tu. Saya pernah dihubungi oleh seorang guru di sekolah, saya tak sebut negeri mana, tapi bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Sekolah rendah. Yang mana cikgu ni tangkap pelajar sekolah rendah lelaki perempuan melakukan hubungan ni di tandas. Dia cakap dekat ibu bapa dia ada kelas tambahan. Tapi mereka ni bukan seorang dua, beramai-ramai buat benda tu di tandas. Bila disiasat, ini bukan sekolah kat bandar, sekolah kat kampung-kampung. Maksudnya, kita ingat bandar je mengalami masalah ni. Tak, di kampung. Cikgu ni telefon, kata Ustazah tolong. Sebab kebetulan kenal dan boleh berhubung. Ustazah tolonglah datang ceramah kat sekolah saya ni. Saya menggeletar ni jumpa budak-budak. Bukan sikit ramai. Saya kata macam mana? Mereka buat apa? Mereka sampai buat proses penetration tu. Maksudnya berlaku betul-betul zina tu. Maksudnya, kemasukan alat kelamin kepada budak lelaki kepada budak perempuan tu betul-betul berlaku. Sebab saya siasat, saya tanya apa yang kamu buat? Kamu buat apa? Pada ni. Lepas tu budak tu kan, dia kata macam tak rasa bersalah, tak rasa bersalah, tak rasa takut tu. Lepas tu, dia kata, bila tanya, kamu tahu tak? Kami buat apa yang kami tengok.
Rupanya bila petang-petang mereka ni ada bawa handphone apa, mereka tukar-tukar video-video porno. Mereka diorang tengok sama-sama dan mereka cuba buat apa yang mereka tengok. Lepas tu cikgu ni lagi pening, dia kata, saya panggil ibu bapa ustazah, saya panggil ibu bapa. Saya panggil ibu bapa, saya bagi tahu apa anak dia buat. Ibu bapa kata, alah budak-budak main-main lah tu, cikgu je ambil serius. Dia kata, ustazah saya cakap ibu bapa ada yang ambil ringan, lepas tu pesan-pesan macam tu, kau jangan buat gini benda macam tu. Astaghfirullahalazim. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, budak-budak tu kena mandi wajib dah walaupun tak apa-apa faham. Sekarang ni budak-budak dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6 dah besar. Diorang ni dah sebenarnya dah faham, diorang dah matang, diorang dah tahu benda tu salah. Na'udzubillah min zalik. Saya cerita ni, aduan ni 3-4 tahun yang lepas. Bila saya mula-mula ceramah, saya berhenti kerja, lokasi pertama ataupun medan dakwah saya ada sekolah. Hari-hari saya pergi sekolah. Hari-hari saya ceramah, hampir setiap hari saya akan ceramah. Banyak sekolah saya pergi seluruh Malaysia. Dan saya banyak ceramah depan pelajar sekolah menengah. Depan pelajar lelaki, depan pelajar perempuan, saya sebut perkara ni. Dan selepas habis ceramah, ramai pelajar yang request nak jumpa saya. Ustazah, kejar saya. Dan saya, okey, terima kasih, wallahualam. Ustazah, saya nak cakap dengan Ustazah sekejap. Ustazah, saya nak jumpa Ustazah sekejap. Ini tahun 2016, 2017, 2018. Masa saya tak berhenti kerja lagi, saya banyak terima jemputan sekolah. Benda macam ni, kalau kita berlapik, orang tak faham, orang tak nampak. Saya kalau ceramah di sekolah ni, saya akan sebut direct. Ini haram, kalau kamu buat macam ni, wajib mandi wajib. Kalau kamu buat macam ni, kalau kamu tak mandi wajib dan kamu semayang kamu tak sah. Dan kalau kamu tak sah, kamu kena qada balik. Walaupun kamu tak tahu pun sebelum ni, bahawa sebenarnya perbuatan kamu tu kena mandi wajib. Tapi, kamu tak mandi wajib. So, kamu baru tahu hari ni, rupanya solat kamu yang sama ni tu tak sah sebab kamu tak mandi wajib. Itu yang mereka susah hati. Itu datang jumpa buat pengakuan. Ustazah, saya sebenarnya dah buat onani ni daripada umur sekian-sekian. Ustazah, sebenarnya memang betul apa Ustazah cerita tu saya buat. Saya malam-malam tidur lewat. Mak saya ingat saya study, tapi sebenarnya saya bla 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 bla. Saya sebenarnya dah berzina dengan kawan sekolah. Ustazah, macam mana kami ni macam petang-petang memang kami, saya kan bila dengar tu, Allahu Akbar. Apa yang saya sebut pada pelajar ni, bertaubat, mohon doa dengan Allah, berhenti terus. Kalaulah dah cuba berhenti tapi terlibat juga, yang terbaik kamu usahakan duduk di asrama, minta. Sebab duduk asrama, telefon semua tersekat, kamu tak boleh tengok cerita-cerita yang pelik-pelik mengarut, novel yang ngarut pun kamu tak boleh baca, apa semua. Kalau kamu tak boleh kawal diri kamu daripada terjebak kembali kepada perkara yang haram tu, kemungkaran tu, kamu perlu suasana yang menghalang kamu daripada melakukan perkara tersebut. Yang buat pengakuan adik-beradik melakukan zina pun ada. Saya ada beberapa kes yang macam tu buat pengakuan dengan saya. Mereka ni adik-beradik sekolah menengah. Sebab melihat start, ibu bapa ambil ingat anak ni start daripada tengok cerita Mak Saleh. Zaman sekarang lagi Netflix tak ada tapis ya. Netflix tak ada tapis, tak ada sensor langsung. Netflix kalau yang tanpa surat benang macam tu kalau buat hubungan seksual macam tu tak ada sensor-sensor, tak ada ni. Astaghfirullah, na'udzubillah min zalik. Memang tak ada. Bayangkan ya, ibu bapa yang ambil ringan, ibu bapa yang sibuk, anak-anak duk tengok movie, tengok cerita je dekat rumah. Adik-beradik dia start tengok movie, tengok cerita yang buat pengakuan ni. Adik-beradik lelaki perempuan. Lepas tu bermula tak ada buat apa-apa, duduk jauh-jauh sama-sama tengok, tapi sama-sama terangsang dah, sama-sama dari segi hormon tu dah naik dah tu, dah bergelora dah hawa nafsu. Lepas tu mula-mula sentuh dulu, lama peluk-peluk dulu, cium-cium dulu, minta maaf ya, lama-lama berzina. Sampailah adik-beradik ni buat pengakuan dengan saya, menangis-nangis macam mana nak hentikan. Ibu bapa tak tahu, dah jadi ketagih, dah tak boleh nak hentikan adik-beradik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan zaman sekarang dah berlaku dah, bapa dengan anak perempuan. Contoh bapa anak perempuan sama-sama tengok, sama-sama terangsang buat. Na'udzubillah. Hari tu saya tengok ada satu rancangan Mak Saleh. Bapa dengan anak perempuan nak kahwin, mereka bercinta, dan anak perempuan tu dah mengandung dan mereka couple. Dan dikecam teruk dan mereka dibawa masuk dalam satu rancangan Mak Saleh, rancangan TV yang glamour.
orang putih. Dan memang mereka dikecam, dan anak perempuan ni rasa macam dia disayang dan dia tak anggap ayah itu boyfriend, memang ayah kandung dia. Nak kata zaman sekarang, satu masa nanti hubungan anak perempuan dengan ayah pun dianggap hubungan yang boleh diterima. Daripada orang lelaki lain yang jadi suami, baik ayah dia jadi suami. Kan, ayah mestilah sayang anak tu. Ayah dah terbukti boleh jaga anak. Bayangkan ya, dalam dunia Mak Saleh dah ada tu. Dek, dunia Mak Saleh tu. Dunia Mak Saleh tu dah ada. Tekan je, okey. Dah dunia Mak Saleh dah ada dah. Secara terbuka dah mereka declare. Mereka tu pasangan suami isteri, tapi sebenarnya isteri anak perempuan dan ayah siap mengandung, dan mereka bangga. Mereka rasa tak ada apa yang penting, kami saling mencintai. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat-sahabat, saya bukan tanam tidak percaya pada anak, tapi berhati-hati. Sebab anak kita melalui proses membesar sangat mencabar. Bukan macam zaman kita tak ada gadget. Zaman ni dengan hujung jari semua benda boleh tengok, semua benda boleh lihat. Kalaupun anak kita tak ada media sosial, berhati-hati dengan Telegram. Telegram ada banyak sangat grup yang mana dalam tu tak ada sensor langsung. Grup yang bila anak ni masuk dalam grup tu, semua gambar, video, dia boleh akses kepada benda-benda pornografi ni sangat mudah. Hujung jari, 1 minit, berapa saat, mereka dah boleh tengok semua tu. Telegram banyak grup-grup yang teruk, dan ada banyak lagi grup-grup selain daripada grup yang kita familiar dengar, kan, yang kita tak tahu. Rupanya mereka boleh saling berhubung dan berkongsi. Why saya tahu banyak perkara ni? Aduan daripada ibu bapa yang mereka terkejut anak dia dengan didikan yang baik, yang jaga solat, yang nampak lembut, selalu hormat ibu ayah, jalan pun tunduk, cakap pun lemah lembut, belajar elok, tutup aurat. Rupanya terlibat di dalam alam gelap ni, alam kotor ni, terlibat. Siap barulah dia tahu punya anak dia dah buka semua baju, dah pernah lah buat video, gambar, walaupun tak pernah buat secara fizikal, tapi secara maya tu terkejut ibu bapa dia jumpa video anak-anak dia, video sekian-sekian. Bukan seorang dua, banyak sangat ibu bapa yang berjumpa dengan kes-kes macam ni, tuan-tuan sekalian, datang ketar-ketar pegang saya. Ada yang cakap, Ustazah, saya tak boleh terima anak saya ni. Terkejut saya tengok apa yang dia buat. Macam mana saya tak tahu apps ni macam mana dia boleh berhubung dengan orang-orang belah-belah sana ni, orang bukan Islam apa semua ni. Anak saya dah buat macam ni. Saya tak tegur anak saya. Saya tak bercakap sebulan dah anak saya. Saya boykot anak saya. Saya tengok dia, saya rasa jijik. Ada seorang ibu ni cakap macam tu depan saya. Saya jijik, Ustazah. Saya geli. Saya terkejut tengok apa yang dia dah buat. Gini. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Demi Allah, ini bukan rekaan. Demi Allah, ini bukan rekaan. Saya pernah tanya direct, macam mana kamu boleh terlibat? Apa starting? Tahu tak starting apa? Anak-anak ni cakap. Sebab saya dulu, masa kerja jawatan agama, saya perundingan rumah tangga, tuan-tuan sekalian. Saya kaunselor. Saya bukan hanya kaunselor suami isteri bergaduh. Ibu bapa yang bawa masalah anak. Jadi saya ada ruang untuk bercakap dengan anak. Dia kata macam ni, Ustazah, saya sebenarnya ada banyak persoalan bila saya membesar. Dan persoalan tu bila saya tanya mak kata apa tanya soalan macam ni. Mak saya tak terbuka. Contoh benda kecil, tuan-tuan sekalian, nampak kecil kan bila kita dah balik, ada bulu ari-ari. Ada bulu ari-ari. Tak semua kanak-kanak dia boleh fikir bahawa bulu ari-ari tu normal. Dah membesar sama ni tak ada bulu tu. Tiba-tiba ada waktunya bulu ari-ari tu tumbuh. Dan dia tertanya-tanya, dia normal ke tak? Sebenarnya bulu ari ke dia tak normal? Ke dia sakit? Dia kena buat apa? Dan semakin panjang. Okey. Dan bukan semua sekolah belajar bab ni. Bahawa bahagian tersebut perlu dibersihkan. Kan, sekian-sekian macam mana cara nak bersih. Dia perlu fikir macam mana cara nak bersih. Nak pergi beli pisau cukur pun tak reti. Kecabut. Maksudnya dia bermula dengan benda-benda yang dia nak tanya ibu bapa dia. Ibu bapa dia tak terbuka. Ibu bapa dia tak pernah buka topik ni. Pasal bab fik ni. Macam mana kamu kena buat sekian-sekian. Akhirnya dia cuba mencari jawapan daripada media sosial. Ya,
Ada ibu bapa yang bagus, dia kata, Ustazah, saya tanya anak saya, dah tumbuh belum sekian-sekian, kalau tumbuh kena buat apa-apa, beli ni, kamu kena sekian-sekian. Ya, tapi tak semua ibu bapa macam tu. Anak ni bila dia rasa ibu bapa tak boleh nak tanya benda-benda sensor macam ni, tak boleh nak meluah apa yang dia rasa. Contohlah dia terangsang, lepas tu dia buat ni sekian-sekian. Patutnya dia tak boleh ikut rangsangan tu. Nanti dia akan buat onani akan kesan buruk pada kesihatan, mental, emosi. Dan hukum dia kalau sengaja haram. Kalau bukan dalam keadaan terdesak haram. Okey. Kanak-kanak ni dia bermula dengan dia nak tahu perubahan pada dirinya. Kenapa jadi macam ni? Tanya ibu apa tertutup. Akhirnya dia cari maklumat melalui media sosial. Sehinggalah dia boleh berhubung dengan orang yang mulakan ayat, anda boleh tanya saya apa saja yang anda nak tahu. Dan saya terbuka, saya adalah kawan anda, saya adalah orang yang anda boleh percaya. Saya tahu anda ada banyak persoalan tentang diri anda, tapi anda tidak pasti. Maka saya akan membantu. Mulalah remaja ni rasa, wow, ada seseorang yang aku boleh tanya tanpa ragu-ragu. Aku boleh sekian-sekian. Aku boleh percaya persoalan diri. Dan macam mana perangkap mereka mula masuk. Ini kisah benar modus operandi mereka yang pedofia di alam maya terhadap kanak-kanak. Kesian. Tahu tak apa yang berlaku? Tahu apa sekalian? Yang berhubung ni, padahal melalui chat je, melalui chat. Dia kata okey, untuk mengesahkan apa yang anda tertanya-tanya tu, ambil gambar. Dia suruh ambil gambar. Daripada gambar tersebut baru saya boleh respon. Baru saya boleh bagi tahu normal tak untuk usia kamu ni, kamu mengalami perubahan ni. Tanpa fikir panjang, kanak-kanak ni ambil gambar. Mungkin dah jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 macam tu kan. Ambil gambar tunjuk. Okey, sekarang ambil gambar bahagian atas. Sebab sepatutnya umur macam kamu dah mula tumbuh. Kamu dah tumbuh belum? Bahagian atas pula. Dah timbul belum bonjolan? Ambil bahagian atas pula. Oh, sepatutnya kamu ni. Tapi jangan bimbang, nanti akan datang. Start macam tu, tuan pasal na'udzubillah min zalik. Tapi rupanya itu perangkap. Akhirnya, tahu tak sebelah sana? Kamu kena terus mengambil gambar bahagian belakang pula. Pusing belakang ambil. Lepas tu bila kanak-kanak ni mula rasa, aku kena tipu ke ni? Akhirnya dia pun kata, kalau kamu berhenti ambil gambar, saya akan sebarkan wajah kamu dengan seluruh badan kamu ni di media sosial ataupun di ruangan terbuka. Kanak-kanak ni dah jadi terperangkap dan terikat. Astaghfirullah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Lepas tu bermulalah episod gelap, episod hitam, sekian-sekian. Ibu bapa tak tahu anak ni keep rahsiakan. Dia keep kena hantar gambar dalam tanpa berpakaian. Sehinggalah kalau ibu bapa tahu dan ibu bapa tak faham bagaimana anak ni bermula, ibu bapa menyalahkan anak sahaja. Itu yang saya bila dengar ibu bapa pukul anak, bila jumpa anak dia hantar gambar-gambar yang tak sepatutnya, video tak sepatutnya, maki hamun anak. Sampai tahap menunjukkan kebencian dan dia jijik dengan anak. Saya cakap, puan cek dulu bermula daripada mana. Kenapa anak ni boleh berhubung dengan orang ni? Boleh jadi ia bermula daripada kelalaian dan kesilapan kita sebagai ibu bapa. Boleh jadi kita tidak terbuka untuk bicara dan bincangkan benda-benda yang kita anggap tabu, kita anggap sensitif, kita anggap sekian-sekian. Sampai anak ni, zaman kita dulu lain. Kalau kita tanya, mak kita tak nak jawab, kita simpan sendiri. Sebab tak ada media sosial untuk kita godek-godek, untuk kita cari maklumat. Bila godek maklumat ni, dia akan sampai akses kepada ini. Sampai mereka ni boleh kesan ada kanak-kanak sedang cari maklumat yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan perubahan dirinya. Mereka ni sangat bijak dan golongan pedofilia ni dia ada banyak cara yang sampai kanak-kanak ni tak perasan mereka dapat perangkap. Lagi kanak-kanak, remaja ni tak matang. Tuan-puan sekalian, masih tak matang, tak boleh fikir lagi. Dia tahu apa yang dia nak tahu, dia tahu. Ikutlah cara macam mana. Tuan-puan ni masa zaman kita dulu, kalau kita tertanya-tanya, tak tahu nak tanya, kita fikir-fikir sendiri, kadang tanya kawan. Maksudnya kita tak ada ruang untuk boleh pergi melencong tu sampai tahap tu. Tapi sekarang tak. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian.
Bila ada seorang ibu ni dah tak tegur anak berbulan pasal kes ni, saya kata balik peluk anak. Bukan saya nak sampai tahap minta maaf. Saya kata sebenarnya sebagai seorang ibu, bila jumpa anak kita terlibat benda-benda yang seperti ini, apakah tanggungjawab kita ialah bersama dengan anak ni untuk menghadapi ujian ni. Kalau boleh peluk anak, kata mak ataupun umi, mama akan bersama dengan kamu. Mama akan bantu kamu supaya kamu boleh stop dengan perkara ni. Mama tahu kamu Mama tak tahu kamu dah sejauh mana, tapi Mama akan bersama dengan kamu mengharungi ujian ni. Barulah anak tu rasa, dahlah dulu dia terjebak. Mungkin ada kaitan dengan kita. Lepas tu bila dia dah pergi jauh, kita pula nak tinggalkan dia. Kalau kita tunjuk kita nak tinggal, kita protes, kita jijik dengan dia, dia akan cari orang yang boleh melindungi dia. Akhirnya itu yang jadi anak ni keluar pada rumah, anak ni cari lelaki di luar rumah, cari sekian-sekian sebab yang penting dia ada orang yang boleh terima dia. Ada orang boleh terima keburukan dia, kesalahan yang dia buat, kesilapan dia buat, aib dia. Ada orang yang boleh bersama untuk diharungi kesilapan yang dia buat. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Nampak tak perbincangan kita ni sebenarnya ada hikmahnya. Kenapa Allah kita baca hadis ni, kenapa pergi ke situ, sebenarnya ada kaitan dengan hadis ni. Nabi sebut yang kita akan kembali semula, dibangkitkan di mahsyar kelak dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa selipar, tanpa alas kaki dan tanpa berkhitan. Tidak berkhitan, sahabat-sahabat. Tidak berkhitan. Dan apa hikmah berkhitan? Saya sebut di awal tadi. Sebenarnya topik kita baca daripada hadis Nabi ni. Kewajipan berkhitan, hikmah berkhitan, mengawal hawa nafsu. Kerana berlaku geseran di bahagian tersebut, kalau tidak berkhitan, geseran tersebut menyebabkan rasangan di luar kawalan. Antara asbab berlakunya perzinaan berluasa ada kaitan dengan sebab tak berkhitan. Dan zaman sekarang remaja lelaki terutamanya yang wajib berkhitan, ramai yang tak berkhitan sebab kos. Macam mana dek? Klinik kesihatan ada buat charge? Cuma cakap swasta lagi tinggi lah daripada kerajaan. Ya, tapi dia bukan yang charge percuma tu tau. Bukan. Takkan tak ada maklumat charge berkhitan dekat hospital kerajaan. Mesti ada maklumat tu dek. Lama masa kamu diberikan untuk cari maklumat tu. Allahu Akbar. Jadi kita akan sambung topik berkhitan ni. Tapi pagi besok saya dah perjalanan daripada Kedah tu. So boleh jadi kita sambung topik ni. Allahu Akbar. Topik ni penting dan saya nak menulis. Saya akan sambung topik berkhitan. Kita belum pergi lagi kepada tak sempat hari ni. Kita belum pergi lagi kepada apa? Hukum hakam. Belum pergi kepada dari sudut sains. Sains tu banyak lagi tentang kebaikan, fadilat dan kesembuh kalau tidak bersunat. Dan situasi sekarang macam mana proses bersunat tu semakin sukar kerana kos yang tinggi. Wallahu a'lam. Ada tak jumpa? Sebab itulah saya cakap tadi tu. Sebab ada doktor kata tak ada. Bukan semua hospital, klinik tak ada khidmat berkhitan tu di hospital kerajaan. Kalau tu mesti ada maklumat kos ke apa ke. Sebabnya ada macam keratan akhbar yang cakap kerajaan pernah buat. Itu ayat pernah buat. Maksudnya keratan akhbar. Sepatutnya maklumat tu kalau boleh akses Kementerian Kesihatan ke ataupun Klinik Kesihatan ke. Kalau tak ada, kemungkinan besar tak ada. Betul tak? Kerajaan tak ada. Ya, tengok kerajaan tak ada. Klinik dia cucuk keluarkan darah je. Itu kalau perempuan. Ya. Anak ada kau semua tapi risaukan cucu-cucu. Betul sangat Allah SWT ibu bapa jadikan. Tu apa sekalian, kita ibu bapa memang kena jadi kawan pada anak-anak, kena terbuka. Saya ada sekarang remaja, saya 3 anak lelaki, 4 anak perempuan. Kalau cakap bab-bab ni memang transparent. Kena tanya, macam mana ni, bahagian tu gini. Kadang-kadang anda tak rasa rangsangan gini-gini. Apa yang dibuat kalau berlaku rangsangan. Lepas tu saya sebut, jangan buat sampai peringkat ni. Sebab hukumnya haram. Kalau dah buat nanti jadi ketagihan. Kalau keluarkan air mani dengan tangan sendiri, memang cakap terus terang. Umi nak cakap ni, kalau
Umi tak tahu apa yang berlaku, tak tahulah mungkin kat sekolah ke apa ke, cuma nak cakap kalau ada keluar air mani, sama ada mimpi basah ataupun tangan sendiri tu haram ya. Onani tu kita cakap sekian-sekian, wajib mandi wajib. Sebab ramai tak tahu wajib mandi wajib. Kalau tak mandi wajib, tak sah semayang. Kalau tak sah semayang, berapa banyak semayang tak sah tu kena qada, wajib qada. Nampak tak betapa besarnya isu ni, betapa terkesannya. Sebab itu tak tahu rupanya dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan menanggung dosa, menanggung hadas besar pun dosa. Masya Allah, kaedah mana yang lagi bagus dan terbaik? InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya sebut, ya, kanak-kanak lelaki sebenarnya elok pada umur-umur lebih kurang 6, 7, 8 tahun macam tu. 5 tahun boleh dah. Sebab apa? Tapi 5 tahun budak, dia tak faham lagi, dia tak tahu kenapa dia kena sakit apa semua kan. Tapi umur 7 tahun dia dah mula cerdik, bagi tahu ini wajib, bagi tahulah pada anak sekian-sekian. Sebab apa? Boleh jadi orang yang khitan anak lelaki, anak perempuan tak apa masa baby, khitan anak lelaki masa baby, boleh jadi kulit lebih yang akan mengelilingi bahagian alat kemaluan tu, dia akan tumbuh balik dan dia akan mengumpulkan najis semula. Sebab itu ada orang yang khitan dah anak masa baby, lepas tu bila kanak-kanak bila remaja dia kena ulang lagi sekali. Subhanallah, kena jadi kawan rapat biar anak selesa bercerita. Betul, InsyaAllah. Moga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat. Tak ada maklumat tu kan, tak jumpa kan? Ya, rasanya hospital dan klinik kerajaan tak ada khidmat berkhitan. Akhirnya pilihan yang ada adalah swasta. Swasta pula harganya lebih kurang dalam 150 ke 200 lebih. Mahal. So bagi orang miskin, asnaf memang tak mampu nak berkhitan. Sebab tu saya sebut tadi, banyak remaja lelaki ini tidak bersunat, tidak berkhitan. So sebagai kita ahli komuniti yang bertanggungjawab, sila tanya adik-beradik yang susah, mungkin ada jiran yang susah, lepas tu kita tahu dia ada anak lelaki, kalaulah kita menanggung sponsor berkhitan, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Jihad tu sama sekarang dah jadi jihad, satu perjuangan. Bantulah, kita dapat pahala bila anak tu membesar dengan elok, anak tu solat sah, bersuci sah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, mohon maaf ya, kekurangan saya menyampaikan pada hari ini, kesilapan mungkin ada, kekurangan penyampaian. Saya sebenarnya sedang menahan sakit kepala berdenyut, nyut. Macam itulah nyut tu. Nak sebut kalau pening lain kan, kalau migraine lain, tapi ni pening kepala sebab sesama. Alhamdulillah batuk saya kurang. Sebab pagi tadi dah batuk dah keluar, dah siap muntah sikit macam itulah. Lepas tapi sesama ni saya duk nahan je ni. Tapi sesama bila pergi ke atas semua tu kan, jadi nyut sakit kepala. Habis sahaja live ni. Mana untuk ni webinar, kamu tak ada prepare? Habis je live ni dek, tuan-puan sekalian, habis je live ni pukul 9. Saya dah masuk bilik mesyuarat. Ada 3 pihak daripada luar yang dah ditangguh, dah tak boleh tangguh lagi. Saya akan meeting, akan mesyuarat dengan pihak luar ni. Subhanallah. Dek, kamu kena print. Kamu tahu kan nanti ada meeting PTR kan dengan ustaz kan, yang paperwork tu memang kena print. Saya nak semua orang ada, sebab benda tu memang saya nak bentang nanti. Ada 3 mesyuarat dengan 3 pihak. Dan mesyuarat tu kena selesai sebelum 10.30. 10.30 saya baik-baik saya kena pergi ke KLIA. Saya naik flight sebab boarding pukul 12. So KLIA sini lebih kurang 1 jam. Saya akan sampai pukul 11.30 tu. Boarding pukul 12. Sebenarnya itu pun dah lambat sikit. Boarding pukul 12. Lepas tu petang ni, itu yang saya nak sampaikan, poster petang ni, poster program. Saya nak mengajak warga Kedah, Penang, Perlis, Perak kan, orang utara lah, utara datang beramai-ramai. Dek mana? Ke saya nak kena bangun? Okey. Program petang ni di Darsa. Ini adalah kompleks pengajian pondok madrasah Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Jadi petang ni sempena Maulidur Rasul esok hari. Jadi slot saya petang ni pukul 5 sampai dalam pukul 6.30 macam tu. Lepas tu
berehat sekejap. Lepas maghrib start majlis maulid, saya pun terlibat sama. Lepas tu ada tausiah-tausiah beberapa orang ustaz, termasuklah saya juga. Program dijangka habis pukul 12 malam. Yelah, ceramah-ceramah tausiah, majlis selawat habislah pukul 11 malam. Mungkinlah bergambar, salam, begitu begini, habislah pukul 12 malam. Lepas tu 12 malam ni saya terus bertolak dengan kereta, dengan kenderaan. Kalau daripada Alustar ke Seremban lebih kurang 8 jam. Sebab kalau Kulim ke Seremban, biasa Kulim saya pergi rumah adik saya 6 jam. So Kulim ke Alustar dekat 2 jam juga jarak dia. So Alustar ke Seremban 8 jam berkenderaan. Tak boleh naik flight. Sebab pagi esok saya ada ceramah pula di sini. Pukul 10.30. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi pagi besok situasinya saya tak dapat kuliah. Itulah nak maklum. Tim pun tak ada yang backup. Kiranya esok tak ada kuliah. Pukul 7 tu tak ada. Sebab agak mustahil juga. Dan keadaan situasi saya balik daripada Kedah tu untuk buat kuliah dalam kereta agak mustahil. Sebab pukul 7 pagi saya perlu buat ada di sekolah anak saya di Gombak, sekolah Atikah. Sebab ada report card. Anak saya tu ambil SPM. Dalam ambil aliran sains, dia masuk fast track. Saya kena support anak saya Atikah tu. So, pukul 7 bermaksud saya akan singgah dulu di Gombak. Lepas tu saya akan bergerak terus. Ustazah bagi tahu ni supaya tim faham situasi saya besok. So apa preparation? Saya daripada Gombak saya akan terus sampai sini. So preparation untuk webinar 10.30. Saya ceramah seorang-seorang tu dek. 2 jam 10.30 sampai 12.30. Lepas tu pukul 2 jam pula sebelah petang. So sangat pack jadual tu. Bermula pada sekarang sampailah petang besok. Dan malam esok saya ada ceramah. Tak apa. Tuan-puan sekalian, insyaAllah moga Allah bagi kekuatan. Kalau sihat tanpa sakit, insyaAllah tenaga tu ada je Allah bagi. Jadi sambung fasa topik kita ni hari Jumaat pagi. Mungkin Jumaat pagi tu adalah tadabbur Asmaul Husna. Tapi kita tak nak topik kita ni jadi basi. Kita tak buat tadabbur Asmaul Husna Jumaat pagi. Kita sambung topik khitan ni dan kita selesaikan hadis Nabi yang kita baca separuh ni. Sebab hadis tu ada penjelasan dia. Bagaimana keadaan kiamat. Manusia dibagikan dengan tanpa surat benang, tanpa selipar alas kaki dan tanpa berkhitan tu. Sebab itu kita topik berkhitan dan sentuh semua-semua tu tadi. So, saya bagi tahu hari Jumaat ni sambung pukul 7 pagi topik ni dan kita selesaikan syarah hadis ini. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, saya nak ajak semua hadir. Ini. Esok dah. Subhanallah. Iaitu, apa dia? Macam ni. Tapi tak nampak. Ambil nombor telefon. Ambil dulu nombor telefon. Saya nampak nombor telefon kan? Okay. Nak ajak semua masuk program ni esok. Okay. TikTok tak boleh tunjukkan nombor telefon? Okay. Tak apa. Anda boleh pergi ke link bio. Kalau FB ada dekat tag, komen. Anda boleh pergi juga dekat page rasmi Ustazah Asma Harun. Di IG pun ada link bio ada yang tulis. Esok insya-Allah ini adalah topik yang saya sangat suka dan saya sangat menjiwai. Dulu inilah topik yang selalu saya bawa masa mula-mula saya berhenti. Inilah modulnya. Modul solat, terapi, kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan. Bagaimana solat menjadikan kita bahagia, tenang dan berjaya. Topik ni, kenapa saya buat webinar tertutup? Sebab saya nak fokus. Dan insya-Allah daripada sumbangan anda bayar webinar RM40 sahaja. RM40 sahaja selama 4 jam. Maksudnya 1 jam RM10 sahaja. Kepada yang mungkin terfikirlah, kenapa Ustazah buat berbayar? Itu kan ilmu bermanfaat. Sebarkan je lah. Tuan-puan saya sebenarnya topik solat ni saya dah selalu selitkan panjang lebar dalam kuliah umum macam ni.
Setiap pagi saya buat kuliah tanpa berbayar. Setiap pagi 2 jam, 2 jam. Setiap pagi dah 2 tahun lebih dah. So, tak ada siapa yang bagi ke taja ke, tak ada. Memang Alhamdulillah. Cuma saya buat ni antaranya adalah ikhtiar kami untuk menjana sumber pendapatan kami. Betul-betul ikhtiar kami. Sebab kami masih lagi tak cukup sampai tarikh ini untuk membayar gaji staf. Saya cakap terus terang. Itu sebab apa? Kalau tanya kenapa tak berbayar? Satu, ini adalah salah satu sumber pendapatan kami. Dan tahun ni baru sekali 2 je buat program berbayar. Ni je lah. Dah 5-6 bulan tak buat, ni lah kita nak buat ni. Tapi apa yang anda akan dapat daripada seminar ni esok petang. Kalau esok pagi 10.30 start sampai petang sebelum asar selesai. Kalau esok ada orang yang tak dapat hadir, dia kerja juga esok, ataupun esok dia balik kampung ke, wallahualam, anda beli saja slot ni, anda boleh tengok anytime. Maksud boleh tengok malam besok, boleh tengok minggu depan, bulan depan, sebab dia tak akan ditutup. Anda bayar RM40 dan anda dijemput masuk, diberikan link untuk anda sertai webinar ni. Masya Allah. Dan anda boleh tengok. InsyaAllah saya akan sampaikan sehabis baik. Slot pertama berkenaan fiqh solat. Semua soal jawab berkaitan dengan solat. Kalau ada 100 soal jawab berkaitan solat, saya akan jawab. Maksudnya saya dah ready awal-awal dah. Soalan yang familiar ditanya berkaitan dengan kekeliruan dalam solat. Dan saya akan mulakan dulu dengan pembentangan sifat solat Nabi. Maksudnya daripada hadis-hadis Nabi, daripada dalil yang menjelaskan sifat yang paling tepat, yang paling hampir tepat dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu yang kedua, sahabat-sahabat, berkaitan dengan itu slot pertama, soal jawab semua pasal fiqh semua. Okey, slot kedua ini antara slot yang sangat istimewa. Kenapa saya bukan pakar tapi saya berpengalaman menyampaikan topik ni. Saya gabungkan slot kedua ini dari sudut tasawuf, dari sudut akidah. Maksudnya tasawuf ni dari sudut jiwa, macam mana solat nak khusyuk, macam mana nak fokus dalam solat, bagaimana nak dapat solat yang boleh beri efek tenang, bahagia dan berjaya tu. Kemudian saya akan gabungkan dengan fakta-fakta sains solat. Fakta sains solat. Dari sudut sujud, dari sudut rukuk, dari sudut semua, setiap pergerakan. Dan ia bermula daripada sains azan, terapi azan, bagaimana azan tu sangat memberikan ketenangan bayan, mukjizat azan. Saya jelaskan ni, saya nak sebenarnya awak nak kena take note tau. Lepas tu, PowerPoint saya lama tu sebenarnya nak kena ubah suai banyak dah. Nak kena masuk ni dah. Okey, lepas tu, sains solat, sains wuduk, bagaimana tata cara wuduk yang betul, bagaimana wuduk yang boleh memberikan efek tenang, bahagia, dan bagaimana wuduk tu yang dikaitkan dengan kesihatan tu. Kemudian setiap pergerakan dalam solat kita akan kupas. Saya akan sharekan beberapa video yang bagaimana saintis buat kajian terhadap pergerakan dalam solat. Bagaimana solat memberi kesan dari seluruh aspek. Bukan rohani saja, mental, emosi dan fizikal kita. Sebab itu Nabi sebut arihna bis solat. Kita rehat dengan solat. Recharge balik dengan solat. Kita pula rehat dulu baru solat kalau penat. Tapi Nabi bila sahabat tengah penat, balik perang, balik ni perjalanan jauh, arihna bis solat. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah harap sahabat-sahabat semua boleh masuk dan kita sangat mengalu-alukan kepada yang mampu untuk minta maaf lah cakap tak bermaya, memang kurang sihat pun dengan kelaparan. Okey. Apa ni subhanallah, bagi yang mampu tajalah, bayar seorang, bayarlah untuk 2 orang. Macam tu. Bayarlah untuk 3 orang. Saya ni tak tekan link tu tau. Saya tak tahu macam mana link on pay tu kamu buat. Menarik ke tak, penerangan tentang, faham tak? Ke kosong itu je? Ada kan? Ada penjelasan. Dan sediakan tak link untuk orang menyumbang? Ada. Mungkin ada orang nak taja seorang lagi, sebab ramai juga nak masuk tapi tak mampu. Anda WhatsApp juga kata nak tapi tak ada duit. Nanti insya-Allah ada orang yang akan beri sumbangan. Ada tak orang taja? Alhamdulillah ada yang bayar, dibayar untuk 2 orang. Diri dia dikata seorang lagi tu sila beri kepada sesiapa yang tak mampu. Alhamdulillah. Jadi bayarlah untuk 2 orang, bayarlah 3 orang ke 10 orang ke, dapat pahala. Sebab apa tuan-tuan sekalian, bila kita taja orang lain hadir majlis ilmu macam ni, lepas tu dia beramal, kita dapat pahala berterusan. Itu hadis Nabi.
Ilmu yang bermanfaat, pahala berterusan. Walaupun kita dah mati, pahala tu tak putus. So boleh jadi orang yang kita taja tu bersungguh hadir, dengar, lepas tu beramal dengan ilmu. Dan akhirnya kita tak tahu pun siapa yang kita taja, kita dapat pahala berterusan. Kita dalam kubur, kita tak ada yang tanya, mana pahala banyak-banyak ni? Rupanya pahala kita pernah taja orang hadir majlis ilmu dan dia beramal dengan ilmu, lalu pahala tu berterusan masuk. Dan memang pun ada hadis Nabi yang di akhirat kelak, pada mahsyar kelak, ada orang akan bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahalaku ini? Sebab dia, setahu dia tak buat, tapi kenapa ada pahala-pahala yang dia tak buat? Rupanya pahala-pahala yang seperti ini daripada sedekah, daripada ilmu yang bermanfaat yang dia tanggung budak-budak belajar ke apa ke kan. Lepas tu yang ketiga daripada doa anak yang soleh. Terima kasih, mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah jumpa petang ni, sebab ada live, malam ni pun ada live. Jumpa petang ni, saya bersiaran pada Kedah. Orang Kedah jom berkumpul ya, kita jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dik? Ada yang kata tak boleh. Siapa nak masuk? WhatsApp saya nak taja 2 orang bagusnya. Contoh ni ada Nazira, Nazri, Melu Violet pun kata boleh minta taja saya. Alhamdulillah ramai yang nak menaja. Baiknya moga Allah murahkan rezeki, Allah gandakan, melimpah ruah di dunia dan juga di akhirat. Allah lapangkan segala urusan. Siapa yang nak ditaja, rujuk pada tim. Ya, ada juga macam tu. Tapi tuan-puan sekalian, saya suka nak pesan juga, jujur pada diri. Jangan sebenarnya kita mampu tapi kita cakap tak mampu. Akhirnya Allah benar-benar buat kita jadi tak mampu. Jangan pula sebenarnya kita ada simpanan, kita ada duit, kita boleh je bayar RM40 tu. Itu sumbangan untuk gerak kerja dakwah kami tu, RM40 tu. Untuk nilai ilmu solat, ilmu yang nak dikongsikan, RM40 tu terlalu rendah sebenarnya. Dan anda bayar RM40 tu adalah infak dan sumbangan yang besar untuk gerak kerja kami. Untuk gerak kerja, untuk kos operasi, kos utility, untuk pembangunan macam-macam yang kami akan manfaatkan dengan sumbangan yuran tu. Ada orang kata tak mampu, tapi gelang tebal, minta maaf lah. Cincin pun ada 2-3, tapi cakap tak mampu untuk RM40. Jangan menipu diri. Jangan menipu. Soalannya menipu siapa? Kita nak tipu siapa? Di sini nak tipu Allah. Jangan sekali-kali kita cari. Tapi ada asnah betul-betul memang tak mampu. Yang tu Alhamdulillah. Tapi kalau anda sebenarnya mampu, cakap tak mampu sebab sayang duit, Allah Maha tahu. Nanti tak berkat kita belajar. Tak berkat. Jadi, kalau anda cakap tak mampu dan kadang anda mampu, bimbang Allah akan menjadikan anda betul-betul tak mampu. Akhirnya, jadi tak berkat. Ilmu tak berkat, rezeki tak berkat. So, bagi yang betul-betul tak mampu ni, Masya Allah, ya, memang wujud orang yang betul-betul tak ada simpanan, tak ada apa. Yang jujur macam ni, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki dia. Allah Maha mengetahui. Baik, Alhamdulillah. Kita tangguhkan majlis kita dengan tausiah kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu banyak lagi soalan yang tanya macam mana nak join. Anda boleh pergi bio, ada nombor telefon, anda boleh tekan link. Ada maklumat, cari saja webinar online solat Ustazah Asma, nanti jumpa. Pergi kat page rasmi pun boleh. Ramai lagi tak tahu. Pergi tengok bio lepas ni ya, memang ada.